Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar bagaimana kita nak menamakan isomer mengikut sistem penamaan IUPAC. Terdapat 3 bahagian dalam penamaan isomer. Bahagian pertama, imbuhan. Bahagian kedua, nama induk. Dan bahagian ketiga, akhiran. Imbuhan juga dikenali sebagai awalan, di mana imbuhan ini dia menunjukkan bilangan dan kedudukan cabang. Cabang dikenali sebagai kumpulan alkil. Kalau cabang itu ada satu atom karbon, cabang itu dikenali sebagai metil. Kalau cabang itu ada 2 atom karbon, cabang itu dikenali sebagai etil. Kalau cabang itu ada 3 atom karbon, cabang itu dikenali sebagai propil dan seterusnya. Kalau ada 4 atom karbon, cabang itu dikenali sebagai butil. Nama induk pula menunjukkan bilangan atom karbon dalam rantai karbon yang terpanjang. Manakala akhiran menunjukkan siri homolog. Kalau alkana, akhirannya adalah ana. Alkena, akhirannya adalah ena. Alkuna, akhirannya adalah una. Alkohol, akhirannya adalah ol. Baik, berikut ialah langkah-langkah penamaan isomer alkana mengikut sistem penamaan IUPAC. Sebagai contoh, kita ada isomer alkana ini. Bagaimana kita nak menamakan dia? Langkah pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon yang paling panjang. Jadi kalau awak perhatikan dalam isomer ini, di manakah rantai karbon yang paling panjang? Ini adalah rantai karbon yang paling panjang. Di mana? Rantai karbon ini dia ada 3 atom karbon. Jadi nama induknya adalah prop. Kalau ada 3, prop. Akhirannya adalah ana. Kenapa ana? Sebab rantai karbon ini dia hanya ada ikatan tunggal saja. Jadi kalau ikatan tunggal dia adalah siri homolog alkana. Langkah kedua, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Jadi di manakah cabang? Ini adalah cabang. Di mana cabang ini dia ada 1 atom karbon. Kalau dia ada 1 atom karbon, nama cabang itu adalah metil. Langkah ketiga, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya cabang mendapat nombor yang paling rendah. Jadi sekarang cabangnya di sini, kita kena nomborkan rantai induk ini supaya cabang ini dia dapat nombor yang paling rendah. Oleh kerana cabang ini terletak di tengah-tengah, jadi penomboran kita boleh bermula daripada kiri 1, 2, 3 ataupun kita boleh bermula daripada kanan 1, 2, 3. Dia tetap dapat nombor yang sama. Jadi sekarang cabang ini dia terletak pada atom karbon yang kedua, maka nama cabang ini adalah 2 metil. Kenapa nama dia 2 metil? Sebab cabang ini dia terletak pada atom karbon yang kedua. Cabang ini dia ada 1 atom karbon. Kalau ada 1 atom karbon, nama dia metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan berikut. Mula-mula kita namakan imbuhan dahulu. Tengah-tengah dia nama induk. Last sekali akhiran. Di mana imbuhan ini adalah cabang. Jadi sekarang cabang ini nama dia 2 metil. Nama induk pula adalah prop. Manakala akhirannya adalah ana. Kemudian kita cantumkan ke semua ini, maka kita dapatlah nama isomernya adalah 2 metil propana. Baik, bagaimanakah cara penulisannya? Dia ada syarat dia. Nombor dan nombor tulis koma. Katalah ada 2 nombor di sini kita kena tulis koma untuk memisahkan antara kedua-dua nombor itu. Kita akan lihat contoh berikutnya nanti. Kemudian di antara nombor dan nama, tulis sengkang. Di antara nombor dan nama, kita tulis sengkang.
Dan yang ketiga, imbuhan dan nama induk ditulis rapat. Imbuhan kita metil ya, dua metil ini nama induknya prop. Antara imbuhan dengan nama induk kita tulis rapat. Kita jadi 2 metil propana ya. Okey, contoh kedua. Macam mana kita nak namakan isomer alkana ini? Langkah pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon yang terpanjang. Jadi awak dapat lihat rantai karbon yang terpanjang adalah ini kan. Okey, di mana rantai karbon terpanjang dia mempunyai 4 atom karbon. Jadi nama induknya adalah but. Kalau ada 4, nama induknya adalah but. Okey, nama akhirannya adalah ana. Kenapa ana? Sebab dia adalah alkana ikatan tunggal semua ni. Langkah kedua, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, di manakah cabang? Okey, ini adalah cabangnya. Apakah nama cabang ini? Namanya adalah metil. Kenapa nama dia metil? Sebab cabang ini dia mempunyai 1 atom karbon. Okey, kemudian langkah ketiga, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya cabang mendapat nombor yang paling rendah. Okey, kita nomborkan atom karbon ini, rantai terpanjang ini daripada satu hujung. Syarat dia cabang ni dia mesti mendapat nombor yang paling rendah, serendah yang mungkin ya. Okey, jadi dalam kes ini cabang ini dia terletak pada karbon yang kedua. Maka nama cabang ini adalah 2 metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan berikut. Okey, mula-mula kita tulis nama imbuhan dia, kemudian nama induk dan last sekali akhiran, di mana imbuhan tu adalah cabang. Jadi sekarang cabangnya adalah 2 metil, nama induk dia adalah but, akhirannya adalah ana. Kemudian kita cantumkan, maka kita dapatlah nama isomer adalah 2 metil butana. Okey, katakan kita nak mulakan pernomboran daripada sebelah kanan ya, 1 2 3 4. Okey, jadi sekarang cabang ini dia dah jadi 3 metil. Nama isomernya adalah 3 metil butana. Jadi antara dua ni yang mana betul? 2 metil butana ataupun 3 metil butana? Okey, awak kena ingat syarat dia adalah cabang dia mesti mendapat nombor yang paling rendah. Jadi dalam kes ini, yang ini betul, yang ini salah. Kerana cabang ini dia terletak pada karbon yang kedua, cabang ini dia terletak pada karbon yang ketiga. Okey, contoh ketiga, bagaimana kita nak menamakan isomer ini? Langkah pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon terpanjang. Jadi, di manakah rantai karbon terpanjang? Okey, ini adalah rantai karbon terpanjang, di mana dia terdiri daripada 6 atom karbon. Oleh kerana dia terdiri daripada 6 atom karbon, maka nama induknya adalah hex. Akhirannya adalah ana. Kenapa ana? Sebab dia adalah alkana. Langkah kedua, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Jadi, di manakah cabang? Okey, ini adalah cabang kita. Nama cabang ini adalah etil. Kenapa nama dia etil? Sebab cabang ini ada 2 atom karbon. Kalau ada 2 atom karbon, nama dia etil. Kalau ada 1 atom karbon, nama dia metil. Langkah ketiga, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya cabang mendapat nombor yang paling rendah. Jadi awak kena nomborkan atom karbon ini, pastikan cabang dia dapat nombor yang paling rendah. Okey, jadi kita mulakan daripada kanan lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya cabang ini dia dapat pada atom karbon yang ketiga. Kalau kita nomborkan daripada kiri 1, 2, 3, 4, bermaksud cabang ni dia pada atom karbon yang keempat. Salah Baik, apakah nama cabang ini? Nama dia adalah 3 etil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Di mana imbuhan tu adalah nama cabang. Nama cabangnya adalah 3 etil, nama induk hex, akhiran ana. Jadi kita cantumkan, maka kita dapatlah nama isomernya adalah 3 etil hexana.
Okay, ingat ya, cabang mesti mendapat nombor yang paling rendah. Okay, contoh 4. Langkah pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon terpanjang. Di manakah rantai karbon terpanjang? Okey. Kalau awak ambil ini sebagai rantai karbon terpanjang, okey, kita nomborkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau kita ambil ini sebagai rantai karbon terpanjang, ada berapa atom karbon? Ada 6. Jadi, yang mana betul? Yang kiri ke yang kanan? Tentulah yang kanan betul kan? Sebab rantai induknya mesti rantai karbon yang paling panjang ya. Kena ingatlah ya. Putaran bebas boleh berlaku pada ikatan tunggal karbon-karbon. Jadi, dalam video sebelum ini kita dah belajar kalaulah atom karbon itu dia ada ikatan tunggal ini dia boleh berputar. Jadi, dalam struktur isomer ini, atom karbon yang kedua, dia boleh berputar, dia jadi macam ni. Dia dapatlah rantai lurus. Jadi kalau awak perhatikan, dia ada 6 atom karbon. Ya? Rantai karbon ikatan tunggal tak semestinya lurus. Ya? Dia boleh jadi bengkok. Yang penting, dapat rantai karbon yang terpanjang. Ya? Awak kena ingat, ikatan tunggal dia boleh berputar. Ikatan tunggal saja. Ikatan ganda 2, ikatan ganda 3 tak boleh. Jadi dalam kes ni dia boleh berputar, dia jadi macam ni. Maka inilah rantai karbon yang terpanjang ya. Okey, dia sama Baik, jadi dalam kes ini rantai karbon terpanjang ada 6 karbon. Nama induk dia adalah hex. Akhiran dia adalah ana. Kenapa? Sebab dia adalah dalam kumpulan alkana Kemudian langkah kedua, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, di manakah cabang dia? Okey, ini adalah cabang dia. Apakah nama cabang ini? Metil. Kenapa? Sebab dia ada satu atom karbon saja. Okey, langkah ketiga, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya cabang mendapat nombor yang paling rendah. Okey. Tadi kita dah nomborkan daripada bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, cabang ini nama dia adalah 3 metil. Okey, katakan awak nak nomborkan daripada sini 1, 2, 3, 4. Bermaksud cabang itu dia dah terletak pada atom karbon yang keempat. Nombor dia dah besar dah kan? Jadi salah lah. Sepatutnya penomboran mesti dibuat supaya cabang itu dapat nombor yang paling rendah. Okey. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Di mana imbuhan tu adalah cabang. Jadi sekarang cabang kita adalah 3 metil. Nama induk, hex. Akhiran dia adalah ana. Jadi kita cantumkan, maka kita dapatlah nama isomernya adalah 3 metil heksana. Okay, contoh kelima. Langkah pertama, kenal pasti dan namakan rantai karbon terpanjang. Okay, ini adalah rantai karbon terpanjang. Di mana dia ada 3 atom karbon. Nama induk dia prop. Kalau ada 3, prop. Akhiran dia adalah ana. Kenapa? Sebab nampak di ikatan tunggal. Ikatan tunggal tu maksudnya alkana. Langkah kedua, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, ini adalah cabang. Apakah nama dia? Nama dia adalah metil. Ada lagi tak cabang? Okay, ini ada cabang lagi kan? Nama dia adalah metil. Langkah ketiga, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya cabang mendapat nombor yang paling rendah. Okay, oleh kerana cabang ni terletak di tengah-tengah, jadi awak nak nomborkan daripada kiri boleh, awak nak nomborkan daripada kanan pun boleh. Okay. Sekarang cabang ini dia terletak pada atom karbon yang kedua, maka nama cabang ini adalah 2 metil. Untuk cabang ini, dia pun terletak pada atom karbon yang kedua, maka nama cabang ini adalah 2 metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Di mana imbuhan tu adalah cabang. Okay, jadi sekarang dalam kes ini, cabangnya ada 2. Macam mana kita nak tulis? Okay, cara dia adalah, awak tulis macam ni. 2,2 sengkang dimetil. Kenapa kita tulis di? Sebab ada 2.
Dua cabang yang sama, dua kumpulan alkil yang sama. Jadi kita tulis di. Kalau 3, tri. Kalau 4, tetra. Okey, nama induknya adalah prop. Akhirannya adalah ana. Kemudian untuk nama isomer kita cantumkan. Maka kita dapatlah 2,2-dimetilpropana. Okey, cara penulisan kita imbas kembali. Okey, kalau ada dua nombor, jadi di antara nombor dengan nombor kita tulis koma. Contoh ini kan, dia ada dua nombor. Jadi di antara nombor dengan nombor, kita letakkan koma. Kemudian nombor, di antara nombor dan nama, kita tulis tanda sempang. Di antara nombor dengan nama, kita tulis tanda sempang ini. Kemudian di antara imbuhan dan nama induk, ditulis rapat. Okey, imbuhan dan nama induk, kita tulis rapat. Maka kita dapatlah nama isomer ini. Okey, contoh ke-6. Bagaimanakah kita nak menamakan isomer ini? Baik, langkah pertama, kita kena kenal pasti di manakah rantai induk dia, iaitu rantai karbon yang paling panjang. Okey, ini adalah rantai karbon yang paling panjang. Nama dia adalah butana. Kenapa nama dia butana? Sebab dia terdiri daripada 4 atom karbon dan dia adalah alkana. Jadi sebab itu nama dia butana. Okey, kemudian kita nomborkan. Katakan kita nak nomborkan daripada kiri 1, 2, 3, 4. Maka cabang ini nama dia 2 metil. Cabang ini nama dia 3 metil. Cabang ini nama dia 3 metil. Jadi nama isomer ini adalah 2, 3, 3 trimetilbutana. Kenapa ada tri? Sebab ada 3 kumpulan metil ini. Jadi sebab tu kita letak tri. Okey. Tadi kita penomboran kita bermula daripada kiri ke kanan. Yang ini penomboran kita mula daripada kanan ke kiri. Kalau kita mula daripada kanan ke kiri, apakah nama cabang ini? Okey, nama dia adalah 3 metil. Yang ini 2 metil. Yang ini 2 metil. Maka nama isomernya adalah 2,2,3 trimetilbutana. Okey. Yang mana satu betul? Yang mana satu betul? Kita ada formula struktur yang sama, tetapi nama isomer dia berbeza. Yang mana satu betul? Okey. Semua cabang mesti dapat nombor yang paling rendah. Semua cabang ni dia mesti mendapat nombor yang paling rendah. Jadi cuba buat perbandingan. Antara atas dengan bawah ni, yang manakah cabang dia mendapat nombor yang paling rendah? Tentulah yang bawah ni kan. Sebab yang bawah ni, cabang ni ada 2 cabang terletak pada atom karbon yang kedua. Yang ini, ada 1 saja cabang yang terletak pada atom karbon yang kedua. Bermaksud, susunan inilah yang terdiri daripada cabang dia terletak pada atom karbon yang paling rendah. Jadi nama dia yang betul adalah 2,2,3 trimetilbutana. Yang ini salah Okey, imbas kembali cara penulisan dia di antara nombor dengan nombor kita letak koma, di antara nombor dengan nama kita letak tanda sengkang, di antara nama di antara imbuhan dengan nama induk kita letak kita rapatkan Okey, contoh 7. Macam mana kita nak namakan isomer ini? Seperti biasa, langkah pertama, kenal pasti rantai karbon yang paling panjang. Okey, nama dia apa? Nama dia adalah pentana. Kenapa nama dia pentana? Sebab dia terdiri daripada 5 atom karbon dan dia adalah dalam kumpulan alkana. Sebab tu nama dia pentana. Okey. Kemudian kita nomborkan. Pastikan cabang dia dapat nombor yang paling rendah. Okay, dalam kes ini, kalau kita nomborkan daripada kiri ke kanan, sama je kalau kita nomborkan daripada kanan ke kiri. Sama saja. Okay, maka cabang ini nama dia 2 metil. Cabang ini pun nama dia 2 metil. Cabang ini nama dia 4 metil. Cabang ini nama dia 4 metil. Maka nama isomernya adalah 2,2,4,4 tetrametilpentana. Kenapa nama dia tetra? Sebab ada 4 kumpulan metil.
Okey, contoh 8. Okey, langkah pertama, kenal pasti rantai karbon yang paling panjang. Okey, ini adalah rantai karbon yang paling panjang, di mana nama dia adalah pentana, sebab ada 5 atom karbon. Kemudian kita nomborkan. Pastikan apabila kita buat pernomboran, cabang itu mendapat nombor yang paling rendah. Okey. Cabang ini nama dia 2 metil. Cabang ini nama dia apa? Nama dia adalah 3 etil. Kenapa nama dia etil? Sebab cabang ni ada 2 atom karbon. Kalau ada 2 atom karbon, nama dia etil. Kalau ada 1 atom karbon, nama dia metil. Maka nama isomer ini adalah 2 metil 3 etil pentana, ataupun 3 etil 2 metil pentana. Kenapa ada 2 nama ni? Yang mana satu betul? 2 metil 3 etil pentana ataupun 3 etil 2 metil pentana. Yang betul adalah jika terdapat lebih daripada satu kumpulan alkil yang berbeza, penamaan dibuat mengikut urutan abjad. Sekarang kita ada 2 kumpulan alkil yang berbeza, kita ada etil dan juga kita ada metil. Kalau ada 2 kumpulan alkil yang berbeza, kalau ada 2 cabang yang berbeza, penamaan mesti susunan dia ikut abjad. Maksudnya, yang ini betul, yang ini salah. Sebab E dahulu, baru M kan? Bukannya M dahulu, baru E. Jadi, nama isomer yang betul adalah 3 etil 2 metil pentana. Jadi sila buat latihan di dalam buku kerja, muka surat 112, soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 3, dan latihan di dalam buku kerja, muka surat 114 hingga 115, iaitu menamakan formula struktur tersebut. Dalam video sebelum ini, awak dah buat latihan melukis formula struktur tersebut. Untuk video ini pula, awak tulis apakah nama formula struktur tersebut. Contoh ke-9. Lukiskan formula struktur bagi 2,3 dimetil pentana. Macam mana kita nak lukis formula struktur ini? Langkah pertama, lukiskan rantai induk. Macam mana kita nak tahu rantai induk dia? Ini adalah rantai induk dia, iaitu pentana. Pentana ni ada berapa atom karbon? Dia ada 5 atom karbon. Langkah pertama, kita lukis rantai induk. Kita lukis rantai induk yang lurus. Langkah kedua, nomborkan semua atom karbon. Kita nomborkan semua atom karbon. Langkah ketiga, lukis cabang. Di manakah cabang dia? Ini adalah cabang dia. 2,3 dimetil. Bermaksud ada 2 cabang. Cabang pertama pada atom karbon yang kedua. Cabang kedua pada atom karbon yang ketiga. Dia berdasarkan nombor ini. Cabang itu adalah kumpulan metil. Bermaksud ada 1 atom karbon saja. Langkah keempat, lengkapkan semua atom karbon dengan 4 ikatan kovalen. Atom karbon ini kita lengkapkan dengan 4 ikatan kovalen. Langkah kelima, letakkan 1 atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal. Setiap ikatan tunggal ni kita lengkapkan dengan atom hidrogen. Dah siap Formula molekul bagi isomer ini adalah C7H16. Awak kira lah C7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. H pula awak kira ada 16. Jadi ini adalah isomer bagi heptana. Kenapa heptana? Sebab C7. C7 adalah heptana. Maka ini adalah isomer bagi heptana. Nama isomer itu adalah 2,3 dimetil pentana. Contoh ke-10. Lukiskan formula struktur bagi 3 kloro 2,3 dimetil butana. Langkah pertama, lukiskan rantai induk. Macam mana kita nak tahu rantai induk? Rantai induk yang belakang sekali ni, iaitu butana. Iaitu terdiri daripada 4 atom karbon. Maka kita lukislah rantai induk yang ada 4 atom karbon, rantai lurus. Langkah kedua, nomborkan semua atom karbon. Langkah ketiga, lukiskan cabang. Ini adalah cabang 3 kloro. Kloro tu apa? Inilah kloro. Dia terletak pada atom karbon ketiga. Kloro, 3 kloro. Kemudian 2,3 dimetil. Bermaksud dia ada cabang kumpulan metil pada atom karbon yang kedua.
dan juga pada atom karbon yang ketiga. Langkah keempat, lengkapkan semua atom karbon dengan 4 ikatan kovalen. Okay, karbon ni kita lengkapkan dengan 4 ikatan kovalen. Langkah kelima, letakkan satu atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal. Okey, kita lengkapkan dengan dengan atom hidrogen. Okey, jadi dah siap. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku teks, muka surat 109, uji diri 2.4, soalan 1A, C dan F. Baik. Sekarang kita nak belajar bagaimanakah kita nak menamakan isomer alkena mengikut sistem penamaan IUPAC. Contoh, okay, kita ada isomer alkena. Kita ada ikatan karbon ganda 2. Macam mana kita nak namakan isomer ini? Langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi ikatan ganda 2. Okay, kalaulah dalam rantai karbon itu ada ikatan karbon ganda 2, bermaksud dia mesti akan jadi rantai induknya. Dia mesti terlibat sebagai rantai induk. Maka ini adalah rantai karbon yang paling panjang. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya ikatan ganda 2 mendapat nombor yang paling rendah. Kalau ada ikatan ganda 2 ataupun ganda 3, ikatan tersebut mesti dapat nombor yang paling rendah. Bermaksud kita mesti nomborkan daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Kalau nomborkan daripada kanan ke kiri, dia jadi 1, 2, 3, 4. Dia jadi ikatan ganda 2 tu pada karbon ketiga. Salah. Okey, jadi rantai karbon terpanjang ialah 4 karbon. Nama induk dia adalah but. Kalau 4 but, akhirannya adalah 1 ena. Kenapa akhiran dia 1 ena? Sebab ikatan karbon ganda 2 ni terletak pada karbon pertama. Kenapa nama dia ena? Sebab ini adalah alkena kan. Ikatan ganda 2. Nama dia ena kan. Okey, langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Jadi dalam kes ini tiada cabang. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan imbuhan, nama induk, akhiran. Di mana imbuhan tu adalah cabang. Okay, dalam kes ini tiada cabang. Nama induknya adalah but. Akhirannya adalah 1 ena. Maka kita cantumkan. Kita dapatlah nama isomer ini adalah but 1 ena. Okay, cara penulisan. Kalau ada 2 nombor, kita tulis koma di antaranya. Di antara nombor dengan nama, kita tulis sengkang. Di antara nombor dengan nama, kita tulis sengkang. Kemudian imbuhan dan nama induk ditulis rapat. Okey. Contoh, apakah nama isomer ini? Okey, kita nomborkan. Nama dia adalah but 2 ena. Kenapa but? Sebab ada 4 atom karbon. Kenapa 2 ena? Sebab ikatan kovalen ganda 2 terletak pada karbon yang kedua. Kenapa nama dia ena? Sebab dia adalah alkena. Okey, contoh kedua. Langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi ikatan ganda 2. Ingat kalau rantai karbon tersebut ada ikatan ganda 2, ada ikatan ganda 3, ada kumpulan berfungsi, maka dia mesti jadi rantai karbon induk. Okey, dalam kes ini adalah rantai karbon induk, rantai karbon yang paling panjang. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya ikatan ganda 2 mendapat nombor yang paling rendah. Jadi kita nak nomborkan daripada mana? Daripada kiri ke daripada kanan? Supaya ikatan ganda 2 ni dia dapat nombor yang paling rendah. Okay, tentulah daripada kanan 1, 2, 3. Okay. Jadi rantai karbon terpanjang ada 3 karbon. Nama induk dia prop. Akhiran dia adalah 1 ena. Sebab ikatan kovalen ganda 2 terletak pada karbon pertama. Okay, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Jadi cabangnya ini, cabang ni ada 1 atom karbon. Maka nama cabang ini adalah metil. Oleh kerana cabang ini terletak pada atom karbon yang kedua, maka nama cabang ini adalah 2 metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Imbuhan tu adalah cabang. Jadi cabangnya adalah 2 metil. Nama induknya adalah prop.
akhirannya adalah 1Na. Maka nama isomer kita cantumkan, kita dapat 2-metil prop 1Na ya. Okey, ini adalah cara penulisan ya, awak kena tahu ya. Okey, contoh ketiga. Bagaimanakah kita nak namakan isomer ini? Seperti biasa, langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi ikatan ganda 2. Jadi ikatan ganda 2 di sini. Okey, macam mana kita nak dapat rantai induk dia? Okey. Ini adalah rantai induk dia. Ya? Di mana awak dah tahu ya, putaran bebas boleh berlaku pada ikatan tunggal karbon-karbon. Jadi kalau awak perhatikan di sini ya, ini adalah ikatan tunggal. Bermaksud dia boleh berputar. Bermaksud dia boleh jadi lurus nanti. Ya? Apa ni? Rantai karbon tak semestinya lurus ya. Kalau dia ada ikatan tunggal, dia boleh berputar secara bebas. Sebaliknya kalau ikatan ganda 2 atau ganda 3 dia tidak boleh berputar. Okey, rantai karbon ikatan tunggal tak semestinya lurus. Yang penting dapat rantai karbon yang paling panjang. Okey. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya ikatan ganda 2 mendapat nombor yang paling rendah. Sekarang kita nak ikatan ganda 2 ini kita dapat nombor paling rendah. Bermaksud nombornya kita mulalah daripada sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Maka rantai karbon terpanjang ada 7 atom karbon. Nama induk dia Hept. Kalau 7 nama induk dia adalah Hept. Ada T ya. Akhiran dia adalah 1Na. Kerana ikatan kovalen ganda 2 dia terletak pada karbon yang pertama. Langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, di manakah cabang dia? Okey, cabang ini, apakah nama dia? Nama dia adalah etil. Kenapa nama cabang ini etil? Sebab ada 2 atom karbon. Okey. Oleh kerana cabang ini terletak pada karbon yang keempat, maka nama cabang ini adalah 4-etil. Okey, cabang ini pula nama dia adalah metil. Kenapa nama dia metil? Sebab atom karbonnya ada 1. Oleh kerana cabang ini terletak pada karbon yang ketiga, maka nama cabang ini adalah 3-metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan imbuhan, nama induk, akhiran, di mana imbuhan tu adalah cabang. Maka imbuhannya adalah 4-etil, 3-metil, nama induk, Hept, akhirannya adalah 1Na. Kemudian kita cantumkan untuk dapatkan nama isomer iaitu 4-etil, 3-metil, Hept, 1Na. Okay, kalau ada 2 kumpulan alkil yang berbeza, kita mesti susun ikut susunan abjad. Maksudnya etil dahulu baru metil. Tak boleh metil kemudian etil. Salah ya. Okey, ini adalah cara penulisan dia. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 113, soalan nombor 4 hingga 6 dan muka surat 115 hingga 116, iaitu menamakan formula struktur yang telah awak lukis tu ya. Okey, contoh keempat. Lukiskan formula struktur bagi 2,3 dimetil but 1Na. Okay, langkah pertama, lukiskan rantai induk. Okay, rantai induk dia adalah ini. But 1Na. But tu bermaksud ada 4 atom karbon. Okay, ada 4 atom karbon. Okay, nomborkan semua atom karbon. Okay, katakan kita nomborkan daripada kiri ke kanan ya. Kemudian letakkan ikatan ganda 2 pada karbon yang dinyatakan. Sekarang ikatan ganda 2 dia terletak pada atom karbon yang pertama sebab nama dia but 1Na. Jadi ikatan karbon ganda 2-nya terletak di sini ya. Langkah keempat, lukiskan cabang. Cabangnya ada ini, ada 2, 2,3 dimetil. Cabangnya adalah kumpulan metil terletak pada karbon yang kedua dan juga karbon yang ketiga. Langkah kelima, lengkapkan semua atom karbon dengan 4 ikatan kovalen. Okey. Langkah keenam, letakkan 1 atom hidrogen pada setiap ikatan tunggal. Okey, dah siap ya. Baik, jadi sila buat latihan di dalam buku teks muka surat 109, uji diri 2.4, soalan 1B dan soalan nombor 2. Baik, seterusnya kita nak belajar bagaimana kita nak menamakan isomer alkuna mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey, contoh, kita ada isomer bagi alkuna. Langkah pertama,
Kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi ikatan ganda 3. Okey, sekali lagi diingatkan, sekiranya ada ikatan karbon ganda 2, ganda 3 ataupun ada kumpulan berfungsi, kumpulan berfungsi tersebut mestilah dijadikan sebagai rantai induk, iaitu mesti terlibat sebagai rantai karbon terpanjang. Jadi dalam kes ini adalah rantai induk dia, rantai karbon terpanjang. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya ikatan ganda 3 mendapat nombor yang paling rendah. Jadi sekarang ikatan ganda 3 ini mesti dapat nombor yang paling rendah, bermaksud kita nomborkan daripada kiri ke kanan. Okey, rantai karbon terpanjang ada 4 karbon. Nama induk dia boot. Kenapa nama dia boot? Sebab ada 4. Akhiran dia ada 1 una. Kenapa 1? Sebab ikatan ganda 3 terletak pada karbon pertama. Kenapa nama dia una? Sebab ini adalah alkuna. Ikatan karbon ganda 3 ni adalah alkuna. Langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, sekarang tak ada cabang. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan imbuhan, nama induk, akhiran. Imbuhan tu adalah cabang. Okey, dalam kes ini tiada cabang. Nama induknya adalah boot. Akhirannya adalah 1 una. Maka kita cantumkan, kita dapatlah nama isomer dia adalah boot 1 una. Okey. Mesti ikut cara penulisan dia, syarat dia. Okey, contoh ini. Okey, kita nomborkan. Maka nama isomer ni adalah boot 2 una. Sebab ikatan karbon ganda 3-nya terletak pada karbon yang kedua. Okey, contoh kedua. Langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi ikatan ganda 3. Jadi, ini adalah rantai karbon yang terpanjang. Nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya ikatan ganda 3 mendapat nombor yang paling rendah. Jadi, kita nak nomborkan macam mana? Daripada kiri ke kanan ke ataupun daripada kanan ke kiri. Kalau ada kumpulan berfungsi tersebut mestilah dapat nombor yang paling rendah. Tak kisahlah kumpulan alkil ni. Kalau ada kumpulan berfungsi, maksudnya ada ikatan ganda 2, ada ikatan ganda 3, ada kumpulan OH ya. Kita mesti jadikan kumpulan berfungsi itu nombor yang paling rendah. Okey. Jadi dalam kes ni kita nomborkan daripada kiri ke kanan ya. Rantai karbon terpanjang ada 5 karbon. Maka nama induknya adalah pen. Akhiran dia adalah 2 una. Kerana ikatan kovalent ganda 3 terletak pada karbon kedua. Kenapa nama dia una? Sebab ini adalah alkuna. Langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama komponen alkil. Okey, cabangnya ini, dia ada 1 atom karbon. Maka nama dia adalah metil. Oleh kerana dia terikat pada karbon yang keempat, maka nama cabang ini adalah 4 metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan imbuhan, nama induk, akhiran. Imbuhan tu adalah cabang. Jadi cabangnya adalah 4 metil. Nama induk adalah pen. Akhiran adalah 2 una. Maka nama isomer ini kita cantumkan, kita dapat 4 metil pen 2 una. Okey, sila ikut cara penulisan ini ya. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 113 soalan 7. Muka surat 116 hingga 117, namakan formula struktur yang telah awak lukis tu. Okay, dan latihan dalam buku teks muka surat 109, uji diri 2.4, soalan nombor 1D. Seterusnya, kita nak belajar bagaimana kita nak namakan isomer alkohol mengikut sistem penamaan IUPAC. Okay, contoh, kita ada isomer alkohol. Langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan OH. Jadi, ini adalah rantai karbon dia. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya kumpulan OH mendapat nombor yang paling rendah. Okay, sekarang, kita ada OH di sini. Pastikan OH ni kita dapat nombor yang paling rendah. Bermaksud, kita nomborkan daripada kiri ke kanan. Okay, rantai karbon terpanjang ada 3 karbon. Nama induk dia propan. Kenapa nama induk dia propan? Sebab dia ada 3 atom karbon. Ya? Akhiran dia adalah 1 ol. Kerana OH ni terletak pada karbon yang pertama. Okey, kalau dia alkohol, nama induk dia kita letak propan ya. Kita tak letak prop. Kita letak propan. Ya?
Sebab dia ambil daripada perkataan propanol ya. Kita letak propan. Okey, langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Sekarang tak ada cabang. Okey, langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Imbuhan tu cabang, sekarang cabang tak ada. Okey, nama induk dia adalah propan, akhiran dia adalah 1-ol. Maka nama isomernya adalah propan 1-ol. Bukannya prop 1-ol ya, propan 1-ol. Ini adalah untuk alkohol saja ya. Okey, cara penulisan mesti ikut syarat-syarat ini ya. Okey, kalau ini OH terletak pada karbon yang kedua, maka nama isomer ini adalah propan 2-ol. Okey, contoh kedua, macam mana kita nak namakan isomer ini? Langkah pertama, kenal pasti rantai karbon terpanjang yang mengandungi kumpulan OH. Jadi ini adalah rantai karbon yang dimaksudkan. Langkah kedua, nomborkan atom karbon pada rantai terpanjang dari satu hujung supaya kumpulan OH mendapat nombor yang paling rendah. Okey, pastikan OH ni dia dapat nombor paling rendah. Jadi kita nomborkan daripada kiri ke kanan. Okey, rantai karbon terpanjang dia ada 5 karbon. Nama induk dia pentan. Bukannya pen saja ya, pentan. Ini untuk alkohol. Akhirannya adalah 2-ol kerana OH ni terletak pada karbon yang kedua. Langkah ketiga, kenal pasti cabang dan nama kumpulan alkil. Okey, cabang pertama ini, nama dia adalah metil sebab ada 1 karbon. Oleh kerana dia terletak pada karbon ketiga, maka nama cabang ini adalah 3-metil. Okey, cabang ini pun nama dia metil, terletak pada karbon keempat, maka cabang ini nama dia adalah 4-metil. Langkah keempat, namakan isomer mengikut langkah penulisan, imbuhan, nama induk, akhiran. Imbuhan tu adalah cabang. Okey, jadi cabangnya ada 2. 3 dan 4 metil kan. Jadi macam nak tulis? 3,4 dimetil. Kalau kumpulan alkil tu sama, metil-metil sama kan? Kalau ada 2, kita letak di. Kalau 3, letak tri. Kalau 4, letak tetra ya. Okey, nama induk dia pentan, akhiran dia 2-ol. Maka nama isomernya adalah 3,4 dimetil pentan 2-ol. Okey. Baik, sila ikut langkah-langkah penulisan ini. Okey, jadi sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 113, soalan nombor 8. Muka surat 117 hingga 118, namakan formula struktur yang telah awak lukis dan latihan di dalam buku teks muka surat 109, uji diri 2.4, soalan 1E. Sekian, terima kasih.